Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fatihur Rozak dan hari ini saya akan bercerita sedikit tentang masalah pendengaran. Apa itu pendengaran? Pendengaran adalah deria pendengaran kita yang melibatkan telinga dan seisinya. Masalah pendengaran adalah masalah dalaman yang terjadi tanpa boleh kita untuk melihat secara nyata, secara jelas. Ianya boleh kita lihat secara diagnosis dan pengkajian terperinci. Jadi masalah pendengaran terbagi kepada 3 jenis, iaitu masalah pendengaran konduktif, yang kedua masalah pendengaran sensori neural, dan yang ketiga adalah masalah pendengaran campuran. Dan jadi hari ini saya ingin bercerita dengan lebih dalam berkaitan dengan masalah pendengaran campuran. Kita perlu faham dulu tentang apa itu masalah pendengaran campuran. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, masalah pendengaran campuran berlaku apabila terdapat masalah pendengaran serentak, iaitu masalah konduktif dan sensori neural hadir bersama. Ia lebih bermaksud bahawa ketika seorang itu mengalami masalah pendengaran secara konduktif, dalam masa yang sama, ia juga mengalami masalah pendengaran secara sensori neural. Jadi dalam masa yang sama dia mempunyai 2 masalah, dan masalah itulah yang dinamakan dengan masalah pendengaran campuran. Sebagai contoh, seseorang itu mempunyai masalah di 2 bahagian telinga. Kita ada 3 bahagian kan telinga. Telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Ya, apabila seseorang itu mengalami masalah di telinga luar dan juga mempunyai masalah di telinga dalam, ia termasuk dengan masalah pendengaran secara campuran. Apabila ia mempunyai masalah di telinga tengah yang melibatkan saraf dan kerusakan seperti pendarahan atau semua, ia juga dikira sebagai masalah pendengaran campuran. Dan apabila ia mempunyai masalah di ketiga-tiga bahagian, ia juga termasuk dengan masalah pendengaran campuran. Seperti yang dinyatakan oleh World Health Organization, iaitu WHO, mereka mengkategorikan masalah pendengaran campuran ini kepada 4 bahagian, 4 kategori. Iaitu yang pertama adalah kategori kurang, yang kedua adalah kategori sederhana, kategori ketiga ialah teruk, dan kategori 4 adalah sangat teruk. Untuk kategori kurang, ia berada di tahap 25 hingga 40 desibel. Untuk kategori yang kedua ialah sederhana. Untuk darjah desibelnya berada di antara 41 darjah desibel sehingga 60 darjah desibel. Manakala di kategori teruk, mereka berada di antara 61 hingga 81 darjah desibel. Dan untuk kategori yang keempat adalah sangat teruk, iaitu berada di darjah desibel 81 ke atas. Jadi itulah tahap-tahap yang dinyatakan oleh World Health Organization berkaitan dengan kategori masalah pendengaran secara campuran. Kita lihat pada rajah yang dipaparkan di sini ialah contoh gambar rajah yang menunjukkan tentang tahap masalah pendengaran itu secara gambarannya. Jadi kita lihat di kategori kurang, ia telah menunjukkan bahawa kita bahkan tidak mendengar bunyi detik jam. Itu bermaksud kita berada di tahap yang masalah pendengaran secara kurang. Di situ kita dapat lihat detik jam, bunyi tek tek tek, kita tak dapat dengar. Bahkan bunyi bisik pun kita tak dapat dengar. Dan untuk kategori sederhana, ia menunjukkan gambar bayi yang itu digambarkan sebagai kita perbualan biasa pun boleh, atau kita mendengar tangisan bayi pun kita tak boleh nak dengar. Kita bercakap seperti biasa pun kita tak dapat nak dengar. Itu gambaran untuk kategori sederhana yang digambarkan menggunakan gambar
bayi atau gambar anak-anak kecil itu. Jadi untuk kategori teruk, kita dapat lihat di situ dia meletakkan gambar telefon dering. Yang di situ telefon dering itu berbunyi, kita pun tak dapat dengar. Jadi di situ ia menggambarkan bahawa tahap pendengaran kita itu berada di tahap kategori teruk. Masalah pendengaran kita. Itulah menggunakan gambaran telefon dering. Kita tak dapat dengar pun telefon itu berbunyi. Jadi kita dah berada di tahap kategori teruk. Dan yang terakhir di situ kita melihat gambaran untuk kategori sangat teruk. Gambar lori, gambar kapal terbang, gambar kenderaan besar, kita tak dapat dengar. Itu membuktikan bahawa di tahap itu kita tidak dapat mentafsir, mendengar, mentafsir, memahami apa bunyi-bunyi daripada luar. Kita tak dapat nak mentafsirkannya. Dan itu telah mengkategorikan kita dalam kategori tahap yang sangat teruk. Punca seseorang itu mempunyai masalah pendengaran secara campuran. Ianya tidak jauh beza dengan seseorang yang mempunyai masalah pendengaran secara konduktif dan secara sensori neural. Bahkan masalah pendengaran campuran ini lebih teruk kerana ia menggabungkan masalah pendengaran sensori neural dan juga masalah pendengaran secara konduktif. Jadi punca masalah konduktif, pendengaran konduktif dan punca masalah pendengaran sensori neural ini digabungkan, itu terjadi masalah pendengaran campuran. Mungkin ia disebabkan dengan masalah yang biasanya terjadi untuk masalah pendengaran konduktif, seperti struktur telinga yang tidak normal atau gegendang telinga pecah atau berlubang, mungkin saja salur telinga mampat atau tersumbat, dan jangkitan dalam telinga seperti otitis media yang seperti kita tahu. Selain daripada punca masalah pendengaran konduktif yang menjadi sokongan kepada masalah pendengaran campuran, ia juga perlu ada kesinambungan dengan permasalahan pendengaran secara sensori neural, iaitu masalah pendengaran yang berlaku di struktur telinga dalam seperti koklea dan saraf auditori yang lain. Ia juga mungkin disebabkan puncanya ialah disebabkan dengan pendedahan bunyi kuat yang dalam tempoh masa yang lama. Dan yang kedua, mungkin ia mengalami hentakan atau kecederaan di kepala, dan mungkin juga kerana penyakit, mungkin juga kerana genetik keluarga, atau mungkin kerana faktor usia yang sudah lanjut. Dan yang terakhir adalah konsumsi ubat-ubatan yang berbahaya sehingga ia boleh menyebabkan masalah pendengaran boleh berlaku. Pendengaran ini tu semakin lama semakin terhakis. Jadi kesemua ini, dari yang awal sehingga akhir ini, ianya semuanya adalah punca yang boleh menyokong terjadinya masalah pendengaran campuran. Seperti contoh yang lebih mudah, apabila seseorang itu mengalami struktur telinga yang tak normal, itu kan konduktif. Dan dalam masa yang sama, seorang itu mengalami kecederaan di bahagian kepala sehingga ada pendarahan atau sebagainya yang menyebabkan pendengarannya terhakis dan terganggu. Jadi kedua-dua masalah itu kan mempunyai gabungan antara itu sensori neural dan konduktif. Ia secara tidak langsung menyebabkan kategori masalah pendengaran itu bertukar menjadi masalah pendengaran secara campuran. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Department of Social Welfare Malaysia, sebanyak 7.6% rakyat Malaysia yang mengalami masalah pendengaran. Dia tidak menspesifikkan adakah ia masalah pendengaran campuran, adakah ia masalah pendengaran konduktif atau masalah pendengaran sensori neural, tetapi saya pasti dari 7.6% itu ada yang mempunyai masalah pendengaran secara campuran.
Tapi ada juga media pada 2019, Estorawani juga menyatakan bahawa seramai 2 juta rakyat Malaysia berkemungkinan mempunyai masalah pendengaran. Jadi seramai 2 juta itu pastinya ada beberapa orang di antaranya yang mempunyai masalah pendengaran secara campuran. Jadi berdasarkan dari apa yang telah diperbincangkan berkaitan dengan masalah pendengaran campuran, secara logiknya sukar untuk seorang yang mempunyai masalah pendengaran campuran ini untuk mendengar dengan kualiti yang terbaik berbanding dengan seorang yang mengalami masalah pendengaran secara konduktif ataupun secara sensorineural. Ini kerana sebagai contoh, seorang yang mempunyai masalah konduktif mungkin mereka hanya mempunyai masalah di bahagian telinga luar. Mereka boleh dioperasi supaya apa permasalahan yang terjadi di telinga luar atau telinga tengah ini dapat disembuhkan, maka mereka akan kembali mendapat pendengaran secara sempurna seperti sedia kala. Begitu juga dengan seseorang yang punya masalah pendengaran secara sensorineural, mungkin mereka ada pengoperasian yang baik seperti menanam implan koklea, ataupun mereka diberikan penekanan khusus tentang terapi pendengaran sehingga permasalahan yang terjadi di struktur telinga dalam itu dapat dibetulkan dan dibaikkan dan mereka dapat mendengar seperti sedia kala. Itu mereka mempunyai satu masalah sahaja. Sedangkan seorang yang mempunyai masalah pendengaran secara campuran, mereka mempunyai masalah di kedua-dua itu, bahkan mungkin mereka mempunyai masalah di ketiga-tiga struktur telinga itu, telinga luar, telinga dalam, telinga tengah. Mereka mempunyai masalah di ketiga-tiga bahagian itu. Jadi sukar untuk mereka mendengar dengan kualiti yang sangat baik. Dalam kita menjalani interaksi dan komunikasi harian bersama orang-orang di sekitar kita, pastinya kita menjalankan komunikasi dalam keadaan yang baik. Begitu juga apabila kita ingin berkomunikasi bersama orang yang mempunyai masalah pendengaran, lebih lagi masalah pendengaran secara campuran. Ia memerlukan kesabaran, ketelitian yang tinggi untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Ini kerana apa? Kita menggunakan sepenuhnya raga kita, bahasa tubuh kita, gerak mulut kita, riak wajah kita untuk kita cuba menyampaikan komunikasi kepada mereka, dan mereka mudah untuk mendapat gambaran tentang apa yang ditanya kepada mereka sehingga mereka boleh membalasnya balik kepada kita. Itu akan memberikan komunikasi yang baik antara kita bersama dengan golongan OKU yang bermasalah pendengaran ini. Jadi berdasarkan penelitian di portal Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka telah meletakkan 5 tips untuk kita berkomunikasi dengan baik bersama dengan golongan kurang upaya pendengaran itu tadi. Untuk yang pertama, mereka mengesyorkan untuk kita mendapatkan perhatian rakan komunikasi kita terlebih dahulu sebelum memulakan perbualan. Ini kerana apa? Kita perlu yakini mereka bahawa kita ingin bercakap dengan mereka. Jadi kita sapa terlebih dahulu agar mereka bersedia untuk bercakap dengan kita. Dan yang kedua, tips yang kedua adalah memastikan kadar bunyi bising di persekitaran itu dalam keadaan yang rendah. Contoh, kita bercakap di dalam bilik, kita bercakap di kawasan yang lebih diam berbanding dengan kita bercakap di tepi jalan raya, kan bising. Jadi kita bawa mereka pergi ke sebuah kawasan yang agak diam dan kita boleh menjalankan komunikasi dengan baik. Dan yang ketiga adalah memastikan kedudukan berada dalam jarak yang dekat. Apabila kita bercakap dengan golongan kurang upaya ini, pastikan jarak kita dengan mereka dalam keadaan yang dekat supaya mereka dapat membaca gerak mulut dan riak wajah kita dengan baik supaya mereka faham apa yang ingin kita sampaikan. Yang keempat adalah berhadapan dengan wajah rakan komunikasi. Pastinya kalau kita ingin bercakap, kita tak boleh bercakap belakang mereka. Kita cakap dengan diorang. Begitu juga diorang cakap dengan kita tak boleh. Kena berhadapan.
Dan yang kelima adalah bercakap dengan jelas, supaya apa yang kita ingin sampaikan mudah untuk mereka cerna dan mereka faham. Nama saya Roza. Awak? Nama saya Sakib. Jadi kesimpulan dari kesemua apa yang telah diperbincangkan berkaitan dengan komunikasi individu bersama golongan yang mempunyai masalah pendengaran campuran ini, kita perlu berkomunikasi, berinteraksi dengan sentuhan, dengan riak wajah, dengan pendekatan yang sangat baik dan teliti agar mereka merasakan komunikasi yang dijalankan itu selesa dan berada dalam keadaan yang sempurna untuk mereka berinteraksi dengan kita. Dan pastinya sebelum yang kita bincangkan tentang apa itu masalah pendengaran campuran yang diperbincangkan secara klinikal itu tadi, yang terperinci, pastinya memerlukan diagnosis, memerlukan penelitian yang hebat daripada pakar-pakar dan memberikan sinar cahaya baru kepada golongan masalah pendengaran ini untuk menikmati hidup yang sempurna sama seperti golongan-golongan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.